mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Tengok orang nak berubah, mereka suka. Saya spesifikkan mana-mana. Kemudian Allah kata wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan tidak ada dalam hati mereka itu hajat mimma utu, daripada apa yang mereka berikan. Itu yang kita kata tadi. Antara sifat orang beriman ialah dia mementingkan orang lain. Jadi kalau setakat dia mementingkan diri dia, aku nak duduk dekat masjid saja, nak beribadah, itu penting diri sendiri tak? Orang lain belajar ke, tak belajar ke, ada duit ke, tak ada duit ke, tak boleh lah. Sebab dalam Quran kata apa dia? Mereka, lepas tu Allah kata wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mengutamakan orang lain ke atas diri mereka sendiri. Sebab tu Imam Syafi'i dia kata apa dia? Menuntut ilmu itu lebih baik daripada 1000 kali solat sunat. Lebih kurang begitu maksud dia. Ini siapa yang sebut ni? Al-Imamuna, Imam Syafi'i. Dia kata apa dia? Menuntut ilmu itu lebih baik daripada 1000 kali solat sunat. Apa maksud dia? Adakah maksud Imam Syafi'i itu solat sunat tak bagus? Bukan. Lihat prioriti. Kalau solat sunat tu untuk siapa? Kesan solat sunat dapat pahala kita tak bagus, tak bagus. Memang kita disuruh untuk solat sunat lah. Itu nawafil, nak dekatkan diri pada Allah. Tapi bila kita menuntut ilmu, kalau kita hanya solat sunat tapi tidak menuntut ilmu, sebab menuntut ilmu ni kesan kepada siapa pula? Bila kita pandai, kesan dia kepada siapa? Diri dan orang lain. Dapat dua kesan dia. Nampak kan? Paling tidak pun kita tidak menyusahkan orang. Sebab dengan ilmu itu menyebabkan jadi elok. Yang kedua, disebabkan kita ada ilmu, nampak orang jahil, kita boleh bantu. Tapi kalau dia beribadah sahaja, duduk atas sejadah sahaja, itu untuk siapa? Dia seorang-seorang je. Ya, belajar ilmu akhirat lah. Dia bukan masuk ilmu akhirat tu mesti Quran je, yang dunia tu tak penting, bukan. Kita ada ilmu dunia dulu kan. Sekarang ni nak ubah cara berfikir je. Ilmu dunia tu digunakan untuk dapat pahala akhirat. Bila betul berfikir, tak adalah ilmu, tak adalah keluarnya rasuah, tak adalah kita buat, kita nak buat bangunan tapi untuk orang berhibur, bukan macam tu kan. Bina bangunan, masjid tu dibina mesti guna ilmu, tapi cara yang betul untuk bina masjid, dapat pahalanya. Jadi kita nak bina apa? Nak bina untuk supaya manusia bergembira. Takkan nak buat begitu kot. Nak suruh manusia relax, kita nak manusia bekerja. Jadi maksudnya apa dia? Ilmu akhirat itu dia membimbing, dia memandu ilmu-ilmu yang lain. Kita ada orang bertani, contoh Haji Hanif tu dia suka bertani. Disebabkan dia ada ilmu pertanian, dia ada ilmu agama, dia tahu kalau monyet ambil ke, itu pahala sedekah untuk dia. Dan dia tahu kalau dia harvest nanti ke, kalau padi dia tahu dia kena bayar zakat, dia tahu hak dia. Tak adalah, kalau tak jadi apa-apa dia bersyukur, dia bersabar. Kalau tidak, tak ada pegangan. Itu contoh pertanian lah kan. Dan seterusnya yang lain-lain. Jadi ilmu akhirat itu ataupun Al-Quran ini dia memandu, dia menjadi apa? Corak berfikir lah. Jadi semua orang mesti belajar yang pertama apa dia? Al-Quran. Jadi bidang masing-masing itu akan dikawal, dipandu oleh Al-Quran itu. Jadi Tuan Haji Hanim, antara sifat orang beriman, baik dia tu belum pencen ataupun sudah pencen, dia ada ithar namanya tu. Yu'thiruna tu. Dia mementingkan orang lain. Kalau kita duduk atas sejadah sahaja, kita tak pedulikan orang lain, maka itu kekurangan sifat orang beriman. Habis tu ustaz tak duduk atas sejadah ke? Memanglah itu kita buatlah. Macam di Imam Syafi'i kata kan, menuntut ilmu itu lebih aku sukai daripada apa? 1000 solat sunat. Adakah Imam Syafi'i tak solat sunat? Bukan itu maksud dia. Nak bagi tahu dia, kita kena fikir benda yang menghasilkan kebaikan kepada diri dan orang lain. Itu sifat ithar, sifat orang beriman. Yang dalam surah 59 ayat 9. Betul Allah kata apa dia? Walau kana bihim khassasah. Meskipun mereka juga perlu benda tu. Lagi dahsyat. Mereka bagi kat orang walaupun mereka sendiri pun nak. Hebat golongan-golongan Ansar ini. Wa may yuqashuha nafsih fa ulaika humul muflihun. Dalam barang siapa yang dilindungi daripada kebakhilan, maka mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Wallahu a'lam, mungkin itu jawapan boleh kita bagilah. Jadi kita kena bekerjalah Tuan Haji Hanim. Terus bekerja, belajar dan bekerja. Beramal, berilmu dan beramal. Berilmu dan terus beramal. Sampai bila? Sampai kita mati. Masa kita mati tu kita raikan dia. Bukan rai itu seronok dia mati.
Memang kita sedih bila sahabat kita mati, tapi kita tahu dia sedang bertemu dengan siapa sekarang? Tuhan yang ketika dia hidup dulu tak sabar-sabar dia tunggu. Tu dia bekerja keras tu nak jumpa Tuhan dia. Semoga kita termasuk di kalangan orang yang al-abrar ini, yang melakukan kebajikan. Okey, insya-Allah kita berhenti sini dulu. Jadi ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-19 tadi peringatan kepada kita daripada surah As-Sajdah ini untuk kita bekerja sungguh-sungguh, supaya kita boleh dapat kehidupan yang bahagia di akhirat yang penuh kenikmatan. Dan satu lagi adalah tempat neraka, na'udzubillah, bagi orang yang tidak percaya kepada apa yang dia baca dalam Al-Quran ini. Jadi kita mohonlah kepada Allah sama-sama dalam doa kita, dalam doa malam tuan-tuan dan puan sekalian, untuk kita semua mendapat taufik daripada Allah. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Ayat ke-21 tu Allah cerita tentang rahmat dia. Allah datangkan azab untuk bagi rahmat. Allahu Akbar. Insya-Allah kita akan bincangkan nanti. Kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.